Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 20 Februari 2022. Berita dimulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Kes positif baharu menurun kepada 5,359 semalam, berkurang 206 berbanding sebelum ini. Sebanyak 7 kes kematian dilaporkan di 6 daerah iaitu 2 kes di Sandakan dan masing-masing 1 kes di Kudat, Kota Marudu, Tawau, Tenem dan Sipitang. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peratusan jumlah kes jangkitan sporadik dalam komuniti masih tinggi iaitu 61.4%. Jumlah kes harian dalam masa terdekat dijangka akan kekal tinggi. Kota Kinabalu kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu 1,362 kes, diikuti Penampang 583, Tuaran 494 dan Putatan 457 kes. Papar 293, Ladatu 244, Tawau 243, Beaufort 233, Sandakan 207 dan Kota Belud 203. Lain-lain daerah di bawah 200 kes. Jumlah kanak-kanak bawah umur 11 tahun yang dijangkiti COVID-19 kekal tinggi iaitu 673 orang. 283 daripada mereka di bawah umur 5 tahun yang belum layak diberi vaksin. Seramai 390 orang lagi berumur antara 5 hingga 11 tahun yang belum menerima vaksin walaupun sudah layak memperolehinya. Daripada 5,359 kes baharu, seramai 5,341 pesakit atau 99.66% adalah dalam kategori 1 dan 2, 9 orang dalam kategori 3, 4 orang kategori 4 dan 5 orang dalam kategori 5. Selain itu, sebanyak 1,782 kes berpunca daripada saringan kontak rapat. Oleh itu, dapat disimpulkan masih terdapat keberangkalian tinggi berlakunya aktiviti ketidakpatuhan SOP. Tegas Datuk Masidi, cara terbaik mengelak terdedah kepada jangkitan ialah mengelakkan berada dalam kumpulan orang ramai seperti tempat awam yang sesak. Seramai 3,506 pesakit sembuh semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 255,653 orang. Manakala 2,834 pesakit sedang menerima rawatan, termasuk 63 pesakit memerlukan penjagaan kritikal dan 35 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni. Kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan raikan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum. Ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko mataman ko jumade keluarga Malaysia. Kon sapatan. Mi Iso, Monolibamban, Paganakan, Malaysia. Majulah kita ni bersama keluarga Malaysia. Mempotong kawi rendalom nu kelapan nu Malaysia.
Pembinaan Substesen Sabah Electricity Sdn Berhad SESB di daerah Kecil Suk yang bermula Januari lalu dijangka akan menyelesaikan masalah bekalan elektrik di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Pensiangan, Datuk Arthur Joseph Kuro berkata, pembinaan dianggarkan siap dalam tempoh 2 tahun. Menurut Datuk Arthur, ia mampu menampung penggunaan elektrik yang semakin meningkat berikutan pembangunan pesat esok. Kita sudah meluluskan dan sudah mula pembinaan satu substation SESB yang baru di Pekan Daerah Kecil Suk. Sudah mula kerja pembinaan dia. Jadi mudah-mudahan apabila stesen SESB ini sudah siap, dia akan mengurangkan masalah bekalan elektrik yang sentiasa terputus-putus. Datuk Arthur menyatakan demikian kepada RTM ketika Majlis Sulaman Kasih Junjungan Budi dan Bakti sempena Persaraan Guru-Guru Besar Daerah Keningau di Keningau. Sementara itu, katanya kerajaan juga telah meluluskan peruntukan RM152 juta untuk penurapan jalan raya di rancangan Belia Tiulon sejauh kira-kira 20 hingga 30 kilometer. Projek dijangka mula dilaksanakan tahun ini. Seramai 16 orang pesara guru diraikan dalam majlis ini. Mesej perubahan iklim dan rasa cintakan alam sekitar perlu diterapkan, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ke arah itu, program We Believe Together (WBT), iaitu inisiatif belia prihatin alam sekitar, dilancarkan di Tabika Perpaduan Jambo B, Putatan. Sempena pelaksanaan berterusan program WBT di Sabah sehingga Disember 2031, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan turut menyumbangkan RM10,000 bagi tahun pertama pelaksanaan program ini. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata, selain menyampaikan mesej perubahan iklim, program ini juga bertujuan memperbaharui tekad dan komitmen masyarakat, khususnya belia dalam isu alam sekitar. Saya harap juga dalam pelaksanaan program ini kita juga mendapatkan kesedaran ataupun kita sibarkan kesedaran ini supaya kita juga menyumbang kepada Sustainable Development Goals dan memastikan kita juga adalah consumer yang responsible dan produktif. Datuk Jeffrey ditemui media selepas majlis pelancaran inisiatif berkenaan di Putatan. Sabah dipilih sebagai negeri pertama pelaksanaan program WBT dengan bantuan pakar Fakulti Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah diketuai Dr. Yasmin Oi. AirAsia Grocers selaku rakan korporat program ini berharap kerjasama tersebut mampu menyemai rasa cintakan alam sekitar dalam kalangan generasi muda. So we are hoping by doing this kind of projects where we bring farm produce like the pokok and the sayo to the kindergarten, the small children get excited with what is the outcome of the growth. They see it grow, they see it fruit, they use the fruit, they enjoy the growing process, and therefore we inculcate happiness into the farming industry, and that's our hope for this event today. Dalam pada itu, strategi serampang dua mata WBT juga bertujuan mempromosi matlamat pembangunan mampan, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab kepada kanak-kanak terlibat melalui aktiviti kitar semula botol-botol terpakai untuk dijadikan tabung. Program dijayakan dengan kerjasama Sukarelawan Belia UMS serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Kolej Vokasional KV Sanakan akan terus mendokong transformasi pendidikan vokasional bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan kolej berkenaan. Usaha itu termasuklah menjalin kerjasama dengan penggiat industri dengan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU serta kerjasama dalam bentuk Nota Kesefahaman NOU. Menurut Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Sandakan, Kamil Sarji, ia seiring hasrat kerajaan ke arah perkembangan revolusi industri 4.0. Pada tahun 2020, kebolehpasaran graduan KV adalah 98.5%. Beliau berucap pada Majlis Convocation Kolej Vokasional Sandakan kali ke-6 2021 di Sandakan.
Majlis tersebut dirasmikan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, Sektor Pengurusan Sekolah Ramlan Jaga. Sementara itu, graduan yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada ibu bapa dan para pensyarah atas ilmu serta bimbingan yang diberikan. Sekarang saya tengah melanjutkan pelajaran, mengambil kursus mengajar vokasional di kampus Satelit Sias Negeri 9. Terima kasih pada ibu bapak saya, kepada semua pensyarah KV Sandakan yang banyak mengajar, yang ajar saya dari kosong sampailah sekarang, daripada pengetahuan pasal elektrik saya kosong sampailah sekarang, dan rakan-rakan yang banyak membantu. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, para pensyarah Kolej Vokasional Sandakan yang telah mengajar saya, memberikan ilmu kepada saya selama 4 tahun, dan juga kepada rakan sekelas saya. Saya melanjutkan pelajaran di Universiti Kuala Lumpur yang mana saya telah masuk ke universiti tersebut pada bulan 10 tahun 2021. Dalam majlis ini, seramai 47 graduan melibatkan graduan Diploma Pengurusan Pelancongan, Teknologi Automotif, Teknologi Kimpalan dan Diploma Teknologi Elektrik menerima diploma masing-masing. Pemain pasukan Sabah FC yang bakal mengharungi musim baharu Liga Super 2022 perlu tingkatkan tahap disiplin sekaligus memberi prestasi cemerlang kepada pasukan. Ia bukan sahaja memberikan kecemerlangan dalam kancah bola sepak tanah air, ia juga menjadi platform pemain menjadi contoh kepada generasi muda Sabah yang berminat dalam sukan bola sepak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata Sabah pernah menjadi antara pasukan bola sepak elit negara dan melahirkan bintang seperti Datuk James Wong, Datuk Hassan Sani, Mak Lan Marjan, Peter Rajah dan ramai lagi. Justru beliau berharap semua terlibat menjayakan misi kecemerlangan bola sepak negeri khasnya Sabah FC berupaya mengembalikan pasukan ini kembali digeruni. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kit pasukan Sabah FC untuk musim baharu Liga Super di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee yakin prestasi sebenar pasukan Sabah FC akan menyerlah sebaik musim Liga Super bermula dalam tempoh 2 minggu lagi. Dan amanat yang diberi terutamanya dengan menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi pasti akan memberi satu keyakinan pada kita untuk mengharungi musim Liga yang baru. Hadir sama Timbalan Presiden SAFA Datuk Juil Nuatim, Pegawai Eksekutif Sabah FC Hairul Firdaus Akbar dan Pengarah Sabah FC Datuk Dr. Jelani Hamdan. Sekian berita pagi Sabah kali ini, utamakan SOP ketika menjalankan aktiviti hujung minggu. Saya Konstantin Palawan. Salam hormat.